A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kekusyuran kehadirat Ilahi kerana kita telah diberikan taufik, peluang dan hidayah untuk kita bersama-sama berada di dalam kelas bacaan tadarus kita pada kali ini. Alhamdulillah. Okey, kesempatan yang kita dapat tu kita jangan lepaskan peluang, sebabnya kita tak tahu, mungkin esok ataupun lusa ke ataupun bila-bila masa saja kita tidak diberikan peluang lagi untuk ikut sama-sama bacaan ini. Okey, jadi kita kena ambil peluang ini sebaik mungkin untuk kita sama-sama membaca Al-Quran, insya-Allah. Okey, untuk yang baru masuk, kita berada di dalam bacaan surah Al-An'am pada muka surat 148 pada ayat 149, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita. Mula-mula saya akan panggil puan kat sini, puan Zaidah ya, yang pertama nampak tu. Okey, insya-Allah. Jadi sama-sama kita ikut bacaan yang lain. Okey, kalian yang tak angkat tangan tu ataupun belum sampai giliran, ikut saja bacaan saya. Dan selepas kita baca, saya akan baca sedikit dia punya terjemahan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan dapat dua manfaat, iaitu kita dapat perbetulkan bacaan kita dan juga kita dapat tahu apa yang Allah nak sampaikan di dalam ayat, insya-Allah. Okey, kita akan mulakan. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qul falillahil hujjatul balighah. Okey. Falau syaa lahadakum ajma'in. Okey, kita lihat dia punya terjemahan. Katakanlah Muhammad, okey, Allah perintahkan Nabi Muhammad kata kepada orang-orang tersebut, alasan yang kuat hanya pada Allah. Okey, maka jika dia menghendaki, nescaya kamu semua mendapat petunjuk. Okey, jadi apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tak boleh nak pergi alasan kita malas ke, kita apa ke, kita salahkan orang ke, tak boleh. Okey, semua datang daripada Allah. Okey, yang penting jangan kita salahkan orang lain. Okey, salahkan diri kita andai kata kita ada lakukan kesilapan ataupun kesalahan. Okey, seterusnya, qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhadun. Alladzina yashhadun. Berhenti kat situ. Okey, cuba sekali lagi. Okey, seterusnya, annallaha harrama hadza. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. Okey, bagus. Seterusnya, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الذين كذبوا بآياتنا. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Okey, baik. Kita lihat dunia terjemahan. Katakanlah lagi, okey, Allah perintahkan Nabi Muhammad kata kepada manusia, bawakanlah saksi-saksimu yang dapat membuktikan Allah mengharamkan perkara itu. Okey. Sebab apa? Mereka kata orang-orang musyrik ketika itu mengatakan bahawa Allah telah mengharamkan benda yang halal ni. Dia cakap macam tu. Okay, jadi Nabi Muhammad pun kata kepada mereka, macam tu, bawakan bukti yang menunjukkan bahawa Allah telah haramkan benda itu. Okay. Jika mereka memberikan persaksian, engkau jangan ikut memberikan persaksian bersama mereka. Jangan engkau turuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan. Okey, seterusnya lagi. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Okey, bagus. Alla tusyriku bihi syai'a. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقكم وإياهم. Okay. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما بطن. Okay, cuba lagi. Bukan bazon, baton. Okay. Okey, bagus. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Okey, jadi dalam ayat ni Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk katakan kepada umatnya, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Okey, ini adalah satu wasiat. Pertama, apa yang Allah haramkan. Pertama, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Okey, pertama. Okey. Kedua, berbuat baik. Okey, mestilah kita berbuat baik dengan kedua ibu bapa kita. Ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Okey.
Kerana apa? Kerana kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anak tersebut. Jadi jangan takut. Kalau tiap-tiap tahun beranak, jangan takut. Rezeki pasti ada. Okey. Seterusnya, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji. Okey, perbuatan yang keji tu perbuatan yang dosa. Sama ada yang terlihat ataupun sama ada yang kita nampak, dosa yang nampak ataupun dosa yang tersembunyi. Jangan kita dekati langsung. Okey. Seterusnya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Okey. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Itu salah satu daripada wasiat-wasiat yang Allah berikan kepada umatnya. Okey, seterusnya kita lihat muka surat 149. Kita tukar orang Wan Nur Yasnur. Sama-sama. Yang baru masuk sama-sama. Yang baru masuk kita berada dekat muka surat 149. Sama-sama kita ikut bacaan kita insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Wala taqrabu malal yatim. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Okey. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. Okay. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Okey, yang baru masuk kita berada dekat buku 149 ayat yang ke-152. Okey, kita lihat dia punya terjemahan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Okay, maksudnya jangan kita curi harta anak yatim atau kita makan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Okey, maksudnya kalau kita terpaksa guna pun kita ambil sedikit saja, jangan ambil yang berlebih-lebihan ataupun kita gunakan harta anak yatim tu untuk manfaat anak yatim tu tersebut. Okey, sehinggalah dia telah mencapai usia dewasa, sehinggalah anak yatim tu telah sampai usia dewasa. Dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Ini adalah untuk orang yang berniaga. Okey, ketika dia berniaga, pastikan dia menyukat dengan harga yang betul, dengan adil. Okey, seterusnya Allah kata kami tidak akan membebani seseorang melainkan mengikuti kesanggupannya. Nampak, Allah tak akan berikan ujian tu kepada seseorang kecuali diri orang tu yang sanggup terima ujian tersebut. Maksudnya orang tu sendiri mampu untuk harungi ujian tersebut. Habis kalau kita rasa kita letih, lemah, lelah, tak mampu, sebenarnya Allah tahu kita mampu. Sebab itu kita kena teruskan kehidupan kita. Okay. Apabila kamu berbicara, bicaralah dengan sejujurnya walaupun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengambil peringatan. Okey, yang baru masuk. Okey, lihat sekarang kita berada dekat muka surat 149 ayat yang ke 153.
Sambil-sambil kita baca, kita lihat dunia terjemahannya, insya-Allah. Lagi Puan Nurias. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Okey, bagus. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Okey, kita lihat dulu terjemahan. Dan sesungguhnya Allah kata, apa yang Allah senaraikan tadi pada ayat 151 hingga 152, Allah kata, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku ini. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Okey, maksudnya kalau kita tak ikut jalan, kita tak ikut perintah Allah yang telah Allah perintahkan, yang pada ayat 151 hingga 152 tu, maksudnya kita akan ikut jalan yang salah. Okey, demikianlah dia memerintahkan kamu agar kamu bertakwa. Nampak tak? Kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, kita kena ikut jalan yang Allah telah tunjukkan ini. Okey, seterusnya kita tukar orang. Sama-sama kita panggil Kak Azhar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ayat 154. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي sana wa tafsila. La tu panjang dua harakat. Wa tafsila, berhenti panjangkan dia dua harakat. Okey, semula. Okey, bagus. Okey, yang ini kita cuba ambil balik dekat wa tafsila. Wa tafsilan li kulli syai'in wa hudan wa rahmah. la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Okey, kita lihat dalam terjemahan. Kemudian kami tu Allah telah memberikan kepada Musa, Nabi Musa, kitab. Kitab apa? Kitab Taurat, untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang melakukan kebaikan. Untuk satunya, kitab Taurat dikurniakan kepada Nabi Musa supaya menyempurnakan nikmat kepada orang yang melakukan kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, tujuan kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa untuk menjelaskan segala sesuatu perkara dan juga sebagai petunjuk dan rahmat. Supaya apa? Supaya mereka akan beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Itu tujuan kitab Taurat diturunkan. Okey,
Kitab Taurat macam nak kitab Al-Quran juga. Okey. Lepas tu kita lihat pada ayat 155 tu. Kita tengok. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Okey. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Okey, baik, ini penerangan kepada kitab Al-Quran. Tadi Allah terangkan tentang kitab Taurat. Seterusnya Allah terangkan pula apa benda kitab Al-Quran tu. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh keberkatan. Okey, maksudnya Al-Quran itu turun dengan penuh keberkatan. Ikutilah Al-Quran itu dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Okey. Jadi kalau kita ikut Al-Quran, baru kita dapat rahmat. Kalau kita lawan Al-Quran, kita tak ikut apa isi kandungan Al-Quran, kita takkan dapat apa-apa. Okey, boleh. Okey, seterusnya sambung. Al-taqulu innama unzilal kitab. Ala ta'ifataini min qablina. Bukan alal, ala ta. Okey, bagus. Wa in kalau saya sebut wa itu salah, dia punya dengung. Okey, ni jumpa huruf kaf. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Betul, wa in ada ing, wa in. Okey, antara tujuan Al-Quran diturunkan kepada umat Islam supaya apa? Allah kata dalam ayat 156 ni, kami turunkan Al-Quran ini agar kamu umat manusia tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, iaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Nampak? Okay, sebab apa? Kitab Taurat diturunkan kepada Bani Israel. Kitab Injil juga pula diturunkan kepada Bani Israel juga. Okey, tapi bangsa Nasrani lah. Okey, Yahudi dan Nasrani. Okey, jadi dua bangsa ni dah dapat dua kitab. Okey, satu kitab Taurat dan satu kitab Injil. Sebab itu Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia supaya umat manusia tidak ada alasan untuk kata kita tak terima pun apa-apa kitab. Semua kitab dah terima oleh bangsa Yahudi dan Nasrani. Tak boleh lah katanya tu, sebab Allah dah turunkan Al-Quran tu untuk seluruh umat manusia. Okay. Dan sesungguhnya kami tidak memerhatikan apa yang mereka baca. Okay. Sambungan ayat dia lagi. Okey, Kak Azhar, kita tukar orang boleh? Sama-sama. Okey, kita panggil Mak Ngah, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ngah sihat? Alhamdulillah, biasa tu musim sekarang ni. Okey, jom kita sambung ayat 157. Okey. Au taqulu law anna unzila alaina alkitab. Okey, berhenti dekat kitab. Okey. Lakunna ahda minhum. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Okey, bagus. Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Bagus. Dekat anha. Seterusnya, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab. Okey, berhenti kat su'al-azab. Okey, seterusnya sambung bima kanu yasdifun. Okey, sambungan ayat 157 ni dia punya terjemahan, atau agar kamu tidak mengatakan apa? Kamu tak katakan apa? Jika kitab itu diturunkan kepada kami, sudah tentu kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Nampak? Okey, sebab itu Allah kata Al-Quran itu untuk semua umat manusia. Jadi sesungguhnya telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat daripada Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Nampak? Allah dah terus declare, Allah terus nyatakan siapa yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Okey. Dan kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat kami dengan azab yang berat kerana mereka selalu berpaling. Nampak? Okey, itu balasan kepada orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, daripada petunjuk Allah. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat sebelah 150. Sama lagi makna. Okay. Sebentar ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Okey, berhentikan malaikah. Okey, seterusnya au ya'tiya rabbuka au ya'tiya
ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Okey. Au kasabat fi imaniha khaira. Qul intadhiru inna muntadhirun. Okey, yang mereka menanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebahagian tanda-tanda daripada Tuhanmu. Okey, pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, maksudnya hari kiamat. Ketika datangnya hari kiamat, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Maksudnya waktu kiamat dah datang, ataupun dia dah mati, dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ketika itu dia baru menyesal. Dia kata, aku nak beriman, aku nak mengucapkan kalimah syahadah apa. Waktu itu tidak berguna dah. Okay? Ataupun yang belum berusaha melakukan kebaikan dengan imannya itu. Maksudnya ataupun dekat dunia dia tidak pernah berusaha melakukan apa-apa kebaikan. Okay, sebab itu kita dalam dunia ni selagi ada hayat, kita nampak apa-apa kebaikan, kita mesti bekerja-kerja untuk buat kebaikan tersebut. Sebab mungkin kita tak tahu, mungkin dekat akhirat nanti kebaikan yang sedikit yang kita kerja-kerjakan itulah yang akan membantu kita dekat akhirat kelak. Okey. Lepas tu katakanlah, tunggulah, kami pun akan menunggu juga. Okey, maksudnya dekat dunia mereka selalu kata alah, mana ada alah, kita muda lagi, tunggulah umur 40 50 baru nak beribadat apa. Selalu macam tu kan, orang-orang muda lah selalu cakap macam tu. Okay, tapi macam itulah keadaannya. Okay. Bila disebabkan mereka tak ada iman tentang hari kiamat, menyebabkan mereka lalai, menyebabkan mereka alpa dengan kehidupan dunia, jadi mereka kurang melakukan amal kebaikan, menyebabkan bila berlakunya kurang melakukan amal kebaikan, andai kata dimatikan, mereka akan menyesal. Baru mereka nampak ruginya kita di dunia tak buat apa-apa kebaikan pun. Okay. Jadi sebelum nyawa diangkat, sebelum nyawa ditarik, perbanyakkanlah amal kebaikan, insya-Allah. Okay. Terima kasih Mak Angah, kita tukar orang. Okay, sama-sama. Seterusnya kita panggil Kak Zaranah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, jom kita baca ayat yang ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum
وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Okey, fi syai' macam tu. Matikan huruf hamzah. Syai', bukan syain. Matikan hamzah. Syai', bukan syai'i. Okey, hamzah tu mati, maksudnya tiba-tiba nafas kita terputus. Terputus nafas kita. Syai'. Macam tu je. Betul. Okey. Okey. Ulang sekali lagi. Wakano. Fi syai'. Okey, betul. Okey, terus. Innama amruhum ilallah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Okay. Allah kata kat sini ada segolongan orang yang suka memecah belahkan urusan agama, ataupun dia jadi batu api dalam agama. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan tersebut. Okey, kalau kita nampak sekarang ni macam-macam lah. Yang jelas kita nampak ada golongan Syiah, ada golongan Sufi yang terkeluar daripada landasan sunnah ni, macam-macam. Okey, sekarang ni sedikit pun bukan tanggungjawab Muhammad atas mereka. Maksudnya kita, kalau kita dakwahkan kepada mereka, mereka masih berkeras dengan pegangan mereka, kita berlepas diri daripada pegangan mereka yang salah tu. Okay, Allah pun kata sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Okay, terserah kepada Allah untuk hukum mereka macam mana. Okay, kelak Allah akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka lakukan dekat dunia nanti. Okay, kelak nanti Allah akan beritahu, yang kau buat ni dekat dunia ni salah sebenarnya. Kenapa kau buat menjadi orang yang pecah belahkan dalam agama? Masa tu dah terlambat dah. Sebab dia rasa orang yang pecah belahkan agama ni, dia rasa diri dia betul. Macam tu. Okay, jom kita lihat apa ganjaran seterusnya kepada orang yang melakukan amal kebaikan pada ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza. ambil balik kat fala yujza. Fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Okay, nampak subhanallah, Allah sangat sayang dekat hamba-hambanya. Macam mana Allah, tanda Allah sayang kepada hambanya. Setiap, Allah kata, barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, Allah akan beri ganjaran 10 ganda pahala. Itu satu kebaikan. Apa kebaikan yang paling sikit, yang paling kecil yang kita rasa, yang pernah kita buat? Senyum kat orang. Senyum je.
Allah akan gandakan 10 pahala. Okey. Dan Allah kata lagi, dan barang siapa yang melakukan kejahatan akan dibalas seimbang dengan kejahatan tersebut. Dia buat jahat, satu kejahatan, Allah akan balas dengan satu dosa juga. Okey. Jangan anggap satu dosa tu satu dosa Ustaz. Relax lah, chill. Tak boleh. Okey. Setiap dosa kita kena takut. Okey, sebab balasan dosa tu, walaupun satu dosa tu dekat akhirat sangat teruk tu balasan. Okey. Dan penghujung ayat tu Allah kata mereka sedikit pun tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi. Okey. Apa yang Allah dah janji ni Allah akan kotakan. Okey. Satu kebaikan dapat 10 pahala, satu kejahatan dapat satu dosa. Nampak? Okey. Seterusnya kita sambung lagi pada ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sekali lagi Puan Zarana. Qul innani hadani. Ni tu panjang 2 harakat. Rabbi tu pun panjang 2 harakat. Okay, cuba sekali lagi. Hadani Rabbi. Cuba lagi. Bagus. Dinang qiyaman millata Ibrahim hanifa. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Okey, katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, sesungguhnya Tuhanku telah memberikanku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Okey. Asal usul agama Islam tu daripada agama Ibrahim juga. Okey. Dia Ibrahim tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Okey. Selalu orang musyrik, orang Mekah ketika itu menganggap Nabi Ibrahim tu adalah orang yang syirik, yang menyembah berhala. Sebenarnya tak. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala pun. Malah kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ibrahim muda lagi, Nabi Ibrahim pernah menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di kota Babylon, tak silap ketika itu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tukar orang sama-sama. Alhamdulillah. Okey. Puan Siti Mejiah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa, baca auzubillah. Tak kena baca auzubillah dulu. Baca dulu. Okey. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya. Ada huruf iya tu. Cuba lagi. Okey, bagus. Betul. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ini bacaan yang selalu kita baca kat mana? Doa iftitah kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam tu. Okey, seterusnya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana, na tu pendek, ada alif, alif tu ada tanda bulat bujur. Okey, jadi kena baca pendek saja. Wa ana awwalul. Okey, cuba ulang balik. Okey, okey, betul. Persaksiannya adalah tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya itu syahadah, tidak ada sekutu bagi Allah. Demikianlah dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri, iaitu muslim. Awwalul muslimin, maksud erti muslim itu adalah menyerah diri kepada Allah semata-mata. Okey, seterusnya kita lihat pada ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Rabbi, bi tu panjang dua harakat. Okey, bagus. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Okay, katakanlah wahai Muhammad kepada umat, patutkah aku mencari Tuhan selain daripada Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa hanya diri seseorang itulah yang bertanggungjawab. Okay, maksudnya setiap orang yang melakukan dosa tu dia sendiri yang kena tanggungjawab ke atas dosa tu. Dia tak boleh transfer dosa kepada orang lain. Okay, contoh anak yang buat dosa tapi mak bapak tak tanggung dosa anak, sebab anak sendiri yang tanggung dosa tersebut. Okey. Seterusnya itu contoh. Okey. Dan sesiapa yang tidak ayat pada ayat tu Allah kata, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Nampak? Saya takkan pikul dosa orang lain, orang lain pun takkan pikul dosa saya. Siapa yang lakukan dosa, dia tanggung sendiri dosa tu. Seterusnya Allah kata, kemudian kepada Tuhanmu tempat kamu kembali, dan akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kalau dekat dunia ni kita asyik kata akulah yang orang paling betul, yang lain kata aku pun betul juga. Nanti kat akhirat baru kita tahu siapa yang betul, siapa yang benar. Okey. Seterusnya kita sambung pada ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat darjat sebahagian daripada kamu di atas yang lain. Okey, kan kita lihat kenapa Allah tak jadikan semua manusia sama rata. Sebab apa? Sebab Allah dah cakap kat sini, Allah boleh angkat darjat seseorang jadi kaya raya, mulia, dan Allah juga boleh jatuhkan darjat seseorang jadi miskin ataupun hina ataupun orang biasa-biasa saja. Okey, untuk apa? Untuk menguji kamu atas kurnia yang diberikan kepadamu. Okey, supaya Allah nak uji kalau orang yang diberikan kekayaan tu macam mana dia gunakan kekayaannya, kalau orang yang diberikan kemiskinan tu macam mana dia hadapi kemiskinan tu. Okey, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik, seterusnya kita tukar orang sama-sama. Kita panggil Puan Azizah Hassan. Alhamdulillah, kita dah masuk surah baru, iaitu surah Al-A'raf. Seterusnya dekat muka 151. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, surah Al-A'raf tu dia mulakan dengan huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang terpotong-potong. Jadi kita kena baca, jangan baca alamaso, itu salah. Kalau baca alamaso, salah lah. Okey, cara bacaannya adalah alif lam mim sad. Okey, boleh, silakan. Kena sebut. Jangan baca alamasa, kena baca alif lam. Lam ni nama harakat, mim nama harakat, sad nama harakat. Tapi antara lam dengan mim ni kena ada dengung dua harakat. Lam mim sad, macam tu. Boleh? Okey. Silakan Puan Azizah. Okey, bagus, betul. Okay, seterusnya, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Okey, bagus. Seterusnya, litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Okey, alif lam mim sad tu hanya Allah saja yang tahu artinya. Okay, kita lihat ayat yang kedua. Kitabun, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada kerananya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Okey, itu tujuan Al-Quran diturunkan, beri pengajaran kepada orang-orang yang beriman.
Okey, seterusnya alif ni dia akan jadi baris apa ni, huruf alif ni? Cuba komen sikit. Alif tu jadi baris apa? A ataupun I ataupun O? I, baris bawah. Okey, bagus. Kenapa alif ni jadi baris bawah? Ya, betul. Sebab huruf yang ketiga. Huruf ketiga tu kita tengok iaitu huruf ba. Okey, dia follow daripada huruf yang ketiga iaitu huruf ba. Jadi alif tu dia akan jadi huruf yang berbaris bawah. Okey, kita mulakan bacaan. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Okey, jadi ini perintah Allah. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu daripada Allah. Maksudnya, apa yang diturunkan kepada Allah, apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, wajib kita ikut. Okey, janganlah kamu mengikuti pemimpin lain selain daripada Allah. Okey, amat sedikit daripada kamu yang mengambil pengajaran. Maksudnya apa? Majoriti yang tak ikut ajaran Allah, sedikit saja yang ikut apa yang Nabi dan Allah perintahkan. Okey. Jadi kalau kita lihat banyak amalan-amalan yang famous yang biasa masyarakat buat, kita kena teliti baik. Kena tengok balik adakah amalan itu selaras ataupun ikut sunnah atau tak. Okey. Seterusnya kita tengok ayat yang keempat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Okay, Allah kata kan tadi Allah kata amat sedikit orang yang ambil pengajaran ataupun pembelajaran daripada Al-Quran. Lepas tu Allah kata betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Okay? Azab kami datang menimpa penduduknya pada waktu malam atau pada saat mereka berehat pada waktu siang. Nampak? Azab Allah tu datang tak tentu. Kadang-kadang waktu malam, waktu kita tidur gempa bumi ke, ataupun ketika waktu kita santai-santai rehat-rehat petang-petang, tiba-tiba bala bencana, malapetaka yang menimpa kita ke. Itu salah satu azabnya. Okey. Seterusnya kita tukar orang. Sama-sama kita panggil Kak Lis, silakan. Okey, ayat yang kelima. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Okey, ketika azab Allah datang kepada mereka, keluhan mereka tidak lain hanyalah melainkan dengan kata
Sesungguhnya kami ni orang-orang yang zalim. Dia orang cakap macam tu je. Dia orang tak reti nak bertaubat ke apa. Malah mereka salahkan diri mereka, kata kalaulah aku tak buat benda ni mesti tak jadi celaka macam tu. Mereka salahkan benda tu. Okey, seterusnya. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Okey, ini ayat menunjukkan bahawa kita pasti akan ditanya. Okey, apa pertanyaannya? Dan kami pasti akan tanyakan kepada umat yang telah diberikan seruan daripada rasul-rasul, dan kami akan tanya pula kepada rasul. Maksudnya apa? Pertama, Allah akan tanya kepada umat-umat manusia, adakah kamu terima apa yang Nabi ataupun pesuruh Allah itu sampaikan kepada kamu? Itu pertama. Kalau kamu tak terima, okey, Allah akan tanya pula kepada Nabi dan Rasul-Rasul tu, adakah kamu dah sampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka? Mestilah Nabi dan Rasul akan kata, aku dah sampaikan, mereka yang tak nak dengar. Baru masuk dalam neraka sebab mereka tak dengar kan. Okay, seterusnya. Fala naqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Maksudnya kami akan beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh daripada mereka. Okay, seterusnya pada ayat yang ke-8. Wal waznu yawma idzinil haqq. Okay, ini ada nun tambahan dekat selepas huruf zal, baris bawah, baris 2 di bawah tu kena baca yauma idzinil haqq. Okey, boleh, silakan. Okey. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Okay. Wal waznu yawma idzinil haq, artinya timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Timbangan apa? Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Okey, jadi kita selagi kita hidup, bersegeralah memperbanyakkan amal kebaikan supaya kita punya timbangan kebaikan di akhirat kelak berat. Okey, buat apa-apa amal kebaikan walaupun kecil, walaupun remeh. Okey, kita share apa-apa informasi ataupun share kelas mengaji ke, contohnya share biar ramai-ramai ikut kelas mengaji ke. Itu salah satunya. Okey, benda simple je. Okey, jangan kita share benda-benda yang fitnah pula. Nanti jadi dosa berantai pula. Okey, seterusnya kita tukar orang, boleh? Okey, seterusnya kita panggil Kak Ju, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ju, sambung ayat yang ke-9. Wa man khaffat mawazinuh فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
bima kanu bi ayatina yadhlimun. Okay, dalam ayat 9 ni Allah kata, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Ringan, maksudnya dia ada buat amal kebaikan tapi sikit. Amal kebaikan dia sikit, tak banyak. Jadi berat dosa gitu dia amal kebaikan. Allah kata apa? Maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Kerana apa? Sebab apa? Sebab banyak dosa, puncanya mereka engkar ayat-ayat kami. Sebab itu banyak dosa. Okay. Jadi kita kena hindari daripada perbuatan dosa. Okay. Supaya amal kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita. Okay. Seterusnya kita sambung ayat yang ke-10. Walaqad makkannakum fil ardh waja'alna lakum fiha ma'ayish. Ma'asi salah, ma'ayish. Okay. Okay. Qalilan ma tashkurun. Okay, Allah kata, dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Nampak tak? Allah dah letakkan kita dekat bumi Malaysia contohnya. Lepas tu Allah sediakan semua untuk kita. Rumah ada, makan minum cukup, tak pernah pun lapar. Okey. Tapi Allah kata amat sedikit kamu bersyukur. Sikit sangat kamu bersyukur. Okey. Seterusnya kita sambung ayat terakhir pada ayat yang ke-11. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Okay. Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Okey, bagus. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Lam yakum minas sajidin. Bukan minasya, minassa. Okey, baik, kita lihat dulu terjemahan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Ini Allah bagi satu contoh macam mana penciptaan Nabi Adam yang pertama tu. Okey. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka seluruh malaikat pun bersujud. Bukan maksudnya bersujud tu sebagai
sujud sebagai Tuhan, tapi sujud sebagai penghormatan. Okey, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Ya, iblis tidak termasuk antara mereka yang bersujud. Okey, disebabkan satu je, iblis dia sombong. Okey, dia rasa dia adalah hebat, lagi powerful daripada Adam. Okey, dia kata nantilah kalau nak tahu kenapa iblis rasa dia hebat daripada Adam, kita boleh tengok pada muka surat yang seterusnya. Okey, baik. Terima kasih Kak Ju. Dah cukup. Habislah ayat tu. Kat sini ada 2 orang lagi belum baca, Fatimah Zawawi dengan Hafizah. Nak cuba baca tak? Dah cukup. Sama-sama. Okey, Puan Fatimah ada nak cuba baca? Cuba buka mic. Ataupun Puan Hafizah nak cuba baca tak? Dengar. Boleh, tak apa. Kita bermula dengan cuba-cuba. InsyaAllah lama-lama boleh. Okay, pelan-pelan je. Okay, tengok, kita ambil sikit-sikit je, InsyaAllah. Suara tak berapa okey kan? Tak apa, kita ambil sikit-sikit, InsyaAllah. Okay, kita tengok ayat yang ke-12. Okay, macam mana saat-saat penciptaan Nabi Adam. Apa yang berlaku ketika selepas Nabi Adam diciptakan tu? Kita lihat. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Okey, bagus. Betul? Okey, seterusnya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Okey, bagus. Kita lihat, ini dialog antara Allah dengan iblis. Allah tanya iblis, kenapa dalam ayat ni Allah tanya. Allah berfirman, sebenarnya Allah dah tahu, cuma Allah nak tengok. Okey, Allah dah tahu dah iblis punya perangai ni macam mana, apa yang iblis nak cakap, cuma Allah nak tahu, nak jadikan sebagai satu cerita lah. Okey, Allah berfirman, apakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Okey, iblis pun menjawab, aku ni lebih baik daripada Adam sebenarnya. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan Adam tu engkau ciptakan daripada tanah. Nampak? Aku mesti lagi hebat daripada Adam sebab aku api. Adam tu cuma tanah je. Okey, kita lihat seterusnya. Apa yang berlaku? Qala fahbit minha. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tatakabbara fiha. Okay, cuba lagi. Ulang balik, silakan. Fama yakunu. Okey, laka, ka tu kena baca pendek. Fama yakunu laka macam tu. Cuba baca. Okey. Fakhruj innaka minas saghirin.
Saghirin. Bukan ririn, ri. Saghirin. Okey, bagus, betul. Maka Allah pun berfirman sebab dah tahu Iblis ni memang dia rasa diri dia bongkak, dia rasa diri dia hebat. Maka Allah pun berfirman, maka turunlah kamu daripada syurga, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam syurga ini. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk dalam kalangan makhluk yang hina. Okey, nampak tak? Apa faedahnya yang kita dapat daripada ayat ni? Jangan kita ada perasaan sombong dalam diri kita. Okey? Jangan kita rasa diri kita lagi bagus daripada orang lain. Nampak? Aku dah pakai baju Melayu, orang tu pakai selekeh je pergi sembahyang. Tak bagus lah, aku lagi bagus. Jangan. Okey, sebab adanya sifat rasa bagus daripada orang lain menyebabkan kita akan termasuk dalam seperti sifat iblis ni. Okey, dia rasa diri dia lagi bagus daripada Adam. Itu je. Terus Allah halau dia daripada syurga. Sebab tu bila ada perasaan rasa bagus daripada orang lain, menyebabkan kita susah nak tunduk kepada perintah. Contohnya orang tu jadi ketua, tapi sebab dia punya kereta lagi miskin daripada kita, terus buat apa aku nak dengar perintah kau punya kereta murah je, kereta aku Mercedes, contohnya. Sifat-sifat tu akan menyebabkan kita terhalang untuk masuk ke dalam syurga. Hati-hati dengan sifat-sifat sombong tu. Okey, seterusnya kita tukar orang boleh? Nak tanya sama-sama Puan Hafizah, nak baca tak? Okey, tak apa. Langsung tak tahu. Okey, bagus. Tak apa. Nanti ikut pelan-pelan insya-Allah. Kita harus sama-sama. Okey, yang penting kita kena follow lah pelan-pelan. Tak ada masalah. Nanti kalau dah berani, dah ada kepandaian sikit, cuba angkat tangan, nanti kita ajar pelan-pelan insya-Allah. Boleh? Okey, baik. InsyaAllah kita berhenti dulu kat sini. Okey, sebenarnya untuk kelas malam ni adalah kelas tambahan saja. Okey, untuk maklumat semua, kita ada buat kelas daripada Isnin hingga Jumaat, 7 pagi hingga 8.30 pagi. Kelas pagi tu adalah kelas tajwid. Okey, maksudnya kita akan baca 2 atau 3 ayat dan kita huraikan dia punya hukum tajwid secara praktikal. Jadi tak payah belajar teori pun kita boleh tahu ini hukum apa. Macam-macam hukum kita boleh tahu sekaligus. Macam tu. Okay. Kelebihannya kita dapat tahu hukum, lepas tu kita dapat perbaiki kita punya bacaan. Mudah saja insya-Allah. Okey. Jadi pada sebelah malam pula daripada Isnin hingga Jumaat kita ada kelas tadarus dan juga kelas bacaan nafas pendek. Boleh ikut mana-mana. Okey, kalau nak tahu boleh join kita punya grup dekat Telegram ataupun dekat grup WhatsApp. Okey, insya-Allah. Dan dah masuk dekat grup WhatsApp tu boleh perhatikan dia punya kelas yang akan kita umumkan setiap hari insya-Allah. Okey. Jadi ada nak tanya tak sebelum kita tutup? Belum masuk WhatsApp lagi? Tak apa, nanti minta siapa, Kak Zah bagi nombor, saya masukkan dekat grup WhatsApp. Sama-sama. Okey. Ada lagi nak tanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya suka kalau kita ada kawan, kita ajak kawan kita belajar, secara tak langsung pahala tu mengalir kat kita juga. Subhanallah. Ajak kawan-kawan yang lain, okey, supaya yalah, mungkin kalau kita tak dapat baca, dia baca, pahala tu kita dapat juga kan. InsyaAllah. Okay. Itu yang saya kata tadi kan. Kita buat apa-apa kebaikan, sekecil-kecil kebaikan, tapi dia punya ganjaran banyak. Nampak, kita nak macam tu. Janganlah jangan kita buat amalan ibadah sorang-sorang je, tapi kita tak cambahkan macam ni. Nanti kita tengok
Aku dah solat malam, tak malam, tapi tengok sikit je. Sebab kita tak cambahkan dia punya benih tu kan. Contohnya lah. Okay, baik. Ada lagi nak tanya? Okey, jadi macam itulah kita punya kelas, insyaAllah. Yang baru masuk, yang belum pandai baca, kita akan ajar pelan-pelan. InsyaAllah kelas ni santai-santai je, tak ada garang-garang. Santai-santai, mudah-mudah saja. Kalau tak pandai, kita minta ulang sampai pandai, insyaAllah. Jangan takut. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dah hampir berapa tahun? 2 tahun kita bersama. Alhamdulillah. Daripada yang belum pandai baca, Alhamdulillah, semuanya daripada Allah. Dah pandai baca. Okay. Daripada huruf-huruf yang susah nak sebut, kita pelan-pelan belajar. Yang penting kita luangkan masa saja. Okay. Belajar ni percuma. Masa tu yang mahal. Masa tu yang mahal. Jadi pandai-pandai untuk kita atur masa kita supaya kita ikuti kelas kita ni, insya-Allah. Okay. Nanti saya bagi dalam grup. Yang penting masuk grup, baru boleh kita tahu jadual tu, insya-Allah. Silakan tanya. Ayat yang ke-8. Wal waznu yawma iznil haqqul. Okay. Surah Al-A'raf, ayat muka surat 151. Ni.